je semua. Kita akan bermain permainan. Saya akan pilih satu huruf. Saya akan pilih kategori dan awak kena drop komen yang bermula dengan huruf yang saya bagi dan kategori yang saya bagi. Okey, huruf yang pertama saya pilih huruf N untuk buah. Kategori dia buah, huruf dia N. So boleh jawab sekarang. Saya bagi masa main 20 saat je. Okay, N. Mia Fakihah dah jawab, Nangka, Afifan dan Nas. Lagi. Buah yang bermula dengan huruf N. Buah naga, bagus lah. Bagus Alia. Di luar kotak dia fikir. Lagi. Buah N. Banyak kot. N. Tak ada masa lah. Tak ada masa. Okay. Yang lain tu mungkin tak tahu ataupun dia blur. Apa cikgu buah huruf N? N nangka boleh. Nenas boleh. Naga boleh. Dan kalau awak tahu dia ada buah nona. Tahu buah nona? Pernah makan buah nona? Respon sikit. Pernah makan buah nona tak? Buah nona. Tak pernah? Tak pernah? Oh, buah dia sedap. Cuba makan. Dia rasa dia macam durian Belanda. Tapi dia rasa manis dan masam gabungan. Dia macam durian Belanda. Itu nama dia buah nona. Okay. Oh, Ferdina dah masuk Okay, lagi yang belum tulis nama, drop nama dulu. Okay, saya nak huruf yang kedua. Kita main mencabar sikit. Saya nak huruf. Nampak mikrofon saya kat bawah. Saya yang hari tu saya pakai stand mic. Okey. Okey, untuk 6.3 persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okay, so mungkin yang baru masuk dia tak faham. Ataupun dia tercicir sikit. So lepas saya akan ulang sedikit je basic. Kenapa semua keluar-keluar ni? Tak seronok sebenarnya. Nak kena beli headphone ni. Saya beli headphone ni insya-Allah. Kalau ada rezeki lah. Headphone barulah sedap sikit mengajar. Tak perlulah pegang macam ni. Tak kena pegang je macam ni. Okay. Mana bab 6. Okay, ni bab 6. 6.3 persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. So kita dah bincang untuk dia punya kaedah. Kaedah yang pertama, kaedah graf. So untuk kaedah graf ni kita dah bincang. Kita ada penyelesaian unik. Anda kata kalau unik ni dia satu nilai X dan ada satu nilai Y. Dan graf dia mesti bersilang di satu tempat. Kaedah yang kedua, bukan kaedah yang kedua, dia jenis graf yang kedua ialah graf yang bertindih. Kalau graf yang bertindih ni dia penyelesaian dia tidak terhingga. Sebab apa? Sebab dia ada banyak pairs. X satu nilai, Y satu nilai. X satu nilai, Y satu nilai. Okay, sebab apa? Sebab setiap titik di garisan ni yang diplotkan di atas garisan yang sama. Okay. Jalan besarnya dia tidak terhingga. Banyaklah, sebanyak. So yang ketiga, kalau kita lukis graf, anda kata dia garisan dia selari. Selari, apa maksud selari? Selari dia mesti jarak antara garis yang pertama. Kita panggil graf graf yang pertama dengan graf yang kedua adalah sama dia punya jarak. Tak kisahlah daripada hujung atas ke bawah ataupun nak bagi nampak.
Takut dia salah faham nanti. Cikgu, jarak dari mana ke mana? Dia daripada jarak, saya ambil color warna apa? Warna hijau kot. Graf yang ketiga So jarak daripada graf yang pertama, ni graf yang pertama ni contoh. Okay, ni graf yang kedua ni contoh lah. So jarak daripada point ni ke point ni contoh. Yang bersudut tegak dia sama. Dia bukan dari point ni ke point ni, memang jarak dia lain. Okay, dia mesti bersudut tegak. So nanti awak akan belajar lah yang tu dalam bab 8. Jarak dia sama je. Itu namanya garisan selari. Okey, yang seterusnya tu kaedah yang pertama, kaedah graf. Perlu tahu. Takut nanti ada dalam soalan dia akan minta awak buat. So kena buat. Cara nak buat saya dah beritahu. Kena buat jadual XY. XY untuk graf yang pertama dan XY untuk graf yang kedua. Apa itu X, apa itu Y? Nilai. Okey, nilai ni macam mana nak tentukan cikgu? Awak pilih sendiri. Okey, tapi jangan pilih dua-dua. Awak pilih satu saja nilai. Contoh nilai X awak pilih satu kat sini. Gantikan dalam persamaan linear dua pemulik ubah ataupun persamaan linear yang pertama ni. So awak akan dapat nilai Y. Nak cari berapa titik cikgu? Cari 2 titik. X, Y, point yang pertama. Yang kedua, X, Y, point yang kedua. Okey, untuk graf yang pertama. Untuk graf yang kedua pun sama. Buat dalam table, jadual, X, Y. Cari nilai X yang pertama, Y yang pertama apa? Ni pair dia yang pertama, plotkan dalam graf. Yang kedua, cari nilai X yang kedua dan cari nilai Y yang kedua dan awak plotkan dalam graf. Okay, awak dah belajar graf kan? Lukis graf, dah belajar tak? Rasa dah belajar lah. Dah belajar tak graf? Siapa boleh respon ni? Graf dah belajar? Tak dengar, saya tak dengar. Dah, kalau tak silap. Awak belajar darjah berapa? Sekolah rendah kan? Dalam geografi pun ada belajar kan? Respon lah. Jangan bagi krik-krik macam ni. Saya tak ada sound card yang kata saya bunyi krik-krik je ni. Geografi pun ada kan? Kalau tak salah saya kemahiran geografi bab berapa Bab 43 kot. Geografi tingkatan 1. Kalau salah betulkan. Kalau tak belajar cakap tak belajar Kalau belajar cakap belajar. Kata saya nanti awak yang rugi. Saya tak ada masalah. Okey, saya teruskan. Okey, itu kaedah graf. Kaedah yang kedua ialah kaedah penggantian. Yang ni pun kita dah buat contoh. Kaedah penggantian. Apa itu kaedah penggantian? Kita ganti. Nak ganti apa? Gantikan nilai dalam persamaan. Okey, kita ambil contoh Cubajaya Sekejap. Bunyi apa tu? Bidina bunyi apa Bidina? Okey. Ada masalah? Tak ada kan? Okey, contoh yang ni. Latih diri. Muka surat 141. Soalan A. Okay, kita cuba buat kaedah penggantian. Nanti saya bagi soalan lah. Soalan supaya awak buat dan awak cari jawapan. Soalan B kot. Okey, soalan N sama tak? Okey, tak apa. Okey, soalan latiri muka surat 141 boleh tengok 6.3B. So kita cuba buat kaedah penggantian supaya yang baru masuk ni dia fahamlah sikit sekurang-kurangnya apa benda cikgu bincang ni kan. So dia akan faham sedikit, walaupun sedikit pun tak apa, alhamdulillah. Soalan ni untuk latiri 6.3B muka surat 141 yang ada buku teks, boleh rujuk buku teks. Untuk soalan A ni dia ada ni persamaan yang kita yang pertama 3x tambah 1. So ingat untuk selesaikan persamaan
linear serentak. So kita akan tulis yang ni sebagai kita punya persamaan satu. Yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 16. Yang ni kita tulis sebagai persamaan yang kedua. So nanti sepatutnya dalam mata awak ada benda ni jangan cakap tak ada pula. So untuk assignment saya tak post lagi. Saya post hari tu untuk quiz je. Assignment awak, bukan assignment, tugasan awak buat latihan dalam buku mesra digital. Nanti saya snapshot surat berapa untuk awak punya tugasan lepas habis bab 6 ni. Okay, so yang pertama cek balik. Kita ada 3 kaedah. Yang pertama adalah kaedah graf. Okay, yang kedua kita ada kaedah penghapusan. Penggantian. Yang ketiga kita ada kaedah penghapusan. Okey, untuk yang baru masuk kita ada 3 kaedah untuk selesaikan yang ada 2 persamaan ni. Kita ada 3 kaedah. So kaedah graf tadi dah settle, kita lukis graf. Kaedah yang kedua kaedah penggantian. So kaedah penggantian kita kena ganti. Nak ganti apa cikgu? Gantikan persamaan, gantikan Y ataupun X. Kaedah penggantian ni syarat dia kita kena cari nilai X sama dengan berapa ataupun nilai Y sama dengan berapa. Okey. Kalau tengok untuk soalan yang diberikan, sesuai tak untuk kita buat kaedah penggantian? Sesuai ke tak sesuai? Respon. Sesuai tak? Sesuai tak? Respon lah siapa-siapa. Kesian kat saya. Saya kamera ni. Sesuai tak? Sesuai tak? Kalau faham, sesuai tak? Ada yang jawab tadi, siapa? Aduh, cepat. Siapa? Sesuai tak? Yang paling pertama, kita tentukan dia sesuai tak kita gunakan kaedah penggantian. Sesuai. Okey. Okey, bagus. Okey. Kenapa sesuai? Sebab yang pertama, kita kena tengok dia punya persamaan. Kita nak jadikan dia X ataupun Y sama dengan apa? Tengok persamaan satu kita boleh guna. Yes, kita boleh guna. Boleh tak saya nak ubah persamaan 2 ni kepada saya nak jadikan dia sebagai X sama dengan apa? Untuk persamaan 2. Boleh ke tak boleh? Jawab yang tu je. Boleh tak persamaan 2 ni saya nak ubah dia? Boleh tak? Boleh tak? Tak dengar bunyi-bunyi bising tapi tak dengar suara. Ke mic saya masalah? Jawapannya boleh. Oh, lama betul nak tunggu awak jawab ni. Tak habis hari ni. Jawapannya boleh. Sebab apa? Sebab kita boleh susun balik yang ni persamaan yang kedua kepada X sama dengan 16. Okay, yang ni bila saya bawa ke sana dia akan jadi tolak dengan 2Y. So sekarang ni kita ada 3 choice. Choice kita yang pertama, pilihan kita yang pertama yang ni satu. Pilihan kita yang kedua, kita ambil yang ni kita tukarkan kepada yang ni. Sorry, kita ada dua pilihan, bukan 3. So, ni pilihan kita yang pertama, pilihan kita yang kedua. Kalau kita nak senang, kita ambil jalan yang ni. Y sama dengan apa? Kita gantikan dalam persamaan 2. Ni nama dia kaedah penggantian. Ataupun nak buat yang ni, gantikan dalam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay. Untuk yang ni saya ambil yang pertama, gantikan dalam nilai Y yang dalam persamaan 2. Okay. Syarat dia ialah gantikan 1. Alamak, dia pergi auto save. Kita nak buat gantikan 1 dalam cepat sikit. Save. Tak boleh bincang betul lah PC ni. Siapa nak sponsor PC kat saya, bagilah power sikit. Aduh. Not responding ni.
Sekejap. Biarlah dia rehat sekejap. Dekat awak nampak okey kan? Kat saya ni dia auto save. Jadi saya tak boleh nak tulis sebab dia not responding. Okey, sementara di loading tu. Oh, loading pula. Boleh tengok buku teks, muka surat 141 sebab nanti kita akan cuba buat beberapa soalan dan awak cuba kira lah, awak cuba selesaikan. Saya bagi masa nanti, so awak cuba selesaikan untuk muka surat 141. Okay. Oi, not responding terus ni. Kenapa jadi macam tu Sekejap. Saya setting. Sekejap. Komputer ni dah berat dah. Okey dah. Sebaik tak shutdown. Okey, gantikan satu dalam 2. Okey, gantikan 1 dalam 2. Gantikan 1 dalam 2 ni apa maksud dia? Maksud dia kita gantikan persamaan 1 ni ke dalam 2. Bukan dalam semua 2 ni. Kita gantikan apa? Kita gantikan nilai X dalam persamaan yang kedua. Apa nilai X dalam persamaan yang kedua? Sekejap saya tukar color sekejap. Nak bagi nampak. Persamaan 2 kita ialah X. Warna biru Okey. Persamaan yang kedua kita ialah X tambah 2Y sama dengan 16. Ni persamaan kita yang kedua Masa sama 1 kita kat atas. Kita gantikan nilai X yang diberikan dalam persamaan yang kedua. Sorry. Kita silap. Kita gantikan nilai Y dalam persamaan yang kedua. Kita gantikan nilai Y sahaja. Kita akan dapat X tambah 2. Gantikan nilai Y. Nilai Y tu apa? Nilai Y dia 3X tambah 1. Kita gantikan sahaja. Sekejap saya nak bagi nampak satu color. Ada orang nak masuk. Saya kena emit tak? Sudah auto emit dah. Dia dah pening dah ni. Auto emit pun tak berfungsi. Okey. Kita gantikan nilai Y. Y ni Okey. Dalam persamaan 1. Y sama dengan 3X tambah 1. Kita gantikan sajalah. 3 tambah 1 kurungan. Okey. Sama dengan 16. Lepas tu kita selesaikan di sebelah kiri kita. So kita akan dapat X tambah dengan 2 darab 3. Ni yang baru masuk kan. Mungkin awak tak tahu. Benda macam mana cikgu buat ni? Kita darab satu persatu. Nombor kat luar kurungan kita darab satu persatu sebutan dalam kurungan. Yang tu ayat dia. Memang panjang, kalau boleh faham memang terbaik lah. So 2 darab 3X sama dengan 6X. So 2 darab dengan positif 1, awak akan dapat positif 2 sama dengan 16. So X tambah 6. So awak akan dapat 7X. Yang baru masuk mungkin tak faham. Kan awak tambah nombor 1 tambah 6 7. Mana datang 1 cikgu? Tak ditulis. 1 memang tak ditulis. Okey, lepas tu untuk tambah tolak seperti serupa, kita kekalkan dia punya pemboleh ubah, kekalkan. Saya bawa 2 ke sebelah sana Saya terus bawa ke sana nak bagi nampak ringkas sikit. 16 tolak dengan 2. So 7X saya akan dapat sama dengan 16 tolak 2 sama dengan 14. X saya sama dengan, saya bawa 7 ni ke sana, saya akan dapat 14 bahagi 7. X sama dengan 2. Adakah ini dah selesai? Belum lagi. Okay. So ingat bila soalan selesaikan dia mesti partner. X apa, Y apa. Sebenarnya apa nak buat cikgu? Kita ambil lah nilai X ni, kita masukkan dalam mana-mana persamaan yang awak suka. So saya akan gantikan X. Okay, dia punya ayat gantikan X sama dengan 2 dalam 1. Dalam persamaan 1. Cikgu boleh tak saya nak guna persamaan 2? Boleh. Terpulang ke awak.
Okay, saya gunakan bersama satu. Kenapa? Sebab dia y. Sebab kita cari y kan. So 3 x dengan x sama dengan 2. Mana datangnya x sama dengan 2? X sama dengan 2 kita dah cari tadi. So kita tambah 1 sama dengan y sama dengan 3 dan 2, 6. 6 tambah 1, 7. So y sama dengan 7. Apa dia punya hashtag ni bukan hashtag lagi Okey. Okey, setakat tu jelas tak? Kaedah apa benda ni? Kaedah penggantian. Jelas tak? Jelas? Sepatutnya awak buat ni. Jelas tak? Jelas, cikgu. Nanti saya bagi tengok tua lah, tak respon macam ni. Cuba respon. Kalau tak nanti pengurutan tak percaya. Kenapa saya tak nak gabung PJ? Belah apa respon dia di masalah kan? Saya beritahu. 1B pun tak respon. Pengurutan tak bagi saya gabung sangat. Contohlah. Okay, yang responnya Fidina soalnya. Kalau Fidina tak masuk ni rasanya, klik-kliknya. Klik-klik. Okay, kita buat latihan. Okay, dah sedia semua? Pastikan ada buku nota. Kita akan buat, saya akan bagi soalan, saya nak awak kira gunakan kaedah penggantian je. Soalannya saya akan ambil dalam buku teks. Mana ni? Okay, saya ambil dalam buku teks. Mana kaedah penggantian ni? Okay, saya nak cari sana susah sikit lah kalau ada. Kaedah penggantian. Okay, yang ni ada di muka surat 143. Mahir diri. 6.3 143 MS. Soalan A, kita buat satu soalan je. Satu soalan kaedah penggantian, satu soalan untuk kaedah penghapusan. A, X tambah 4Y sama dengan 14. Dan yang kedua, 3X tambah 2Y sama dengan 12. Okay, saya bagi masa 2 minit. Boleh? Ke nak 3? Gunakan kaedah penggantian. Yang baru masuk, awak cuba cari. Okay, kalau faham tadi, saya terangkan sekali. Mungkin awak genius, mungkin ilmu ni sebenarnya Allah yang bagi sebenarnya. Kita faham tak faham kan? Okay, cuba buat soalan yang diberikan. Okay, saya besarkan lah. Mungkin tak nampak kan. Saya pun tak tahu jawapan dia. Saya pun kena bincang sekejap lagi. Sebab ini dalam buku teks. Gunakan kaedah penggantian. Saya bagi masa 2 minit untuk awak selesaikan. Cara dia yang pertama, ingat kalau kaedah penggantian kita nak jadikan salah satu X ataupun Y menjadi X sama dengan apa ataupun Y sama dengan apa. Yang paling penting awak labelkan dulu. Persamaan yang pertama tulis yang tu sebagai persamaan pertama. Yang kedua sebagai persamaan yang kedua kita tulis macam tu. Barulah awak tahu bagaimana awak guna. Kan kalau awak dah ubah, letak dia sebagai persamaan yang ketiga. Saya buat tadi. Persamaan 1, persamaan 2 dah ubah jadi persamaan 3. Tak kisahlah nak ubah tu daripada persamaan 1 ataupun persamaan yang kedua. Okay, yang dah siap boleh tulis komen. Boleh tulis jawapan X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Dia mesti pair X dan Y. Sebab apa pair? Sebab dia dua pemboleh ubah. Kan? Kalau satu pemboleh ubah, sama ada X ataupun Y sahaja, ikut soalan. Tapi dia sebab dia ada dua pemboleh ubah,
kita ada dua pemulik ubah. X dua nilai untuk nilai X satu nilai. Nilai Y pun satu nilai. Okay, silakan sila jawab. Dah habis buat persamaan. Awak cari nilai X sama dengan apa, nilai Y sama dengan apa. Gantikan dalam persamaan yang lain daripada yang awak tukar tadi. Selain daripada persamaan tersebut lah. Gantikan dalam persamaan yang lain. Bukan yang awak ubah tadi. Gunakan persamaan yang awak tak guna lagi. Gantikan dalam tu. Okay, lepas tu dapatlah satu nilai X ataupun Y. Awak akan dapat nilai. Lepas tu gantikan nilai X dan Y yang awak dapat tadi ke dalam. Kalau dapat nilai X, nilai X. Kalau dapatkan nilai Y, dapat cari letak gantikan nilai Y dalam mana-mana persamaan. Tu konsep dia. Panjang ni cerita ni. Okay. Nak ringkas pun tak boleh lah. Dah lebih masa ni. Saya bagi extra lagi 1 minit. Saya bagi extra lagi 1 minit. Yang anda dapat jawapan, awak boleh drop awak punya jawapan. X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Fidina dah ada jawapan, Kanisa belum lagi, Kristina, Alia belum lagi, Amani belum lagi, Hadif, Putra. Boleh drop jawapan salah tak apa. Saya ambil kehadiran jap. Yang baru masuk ni Hadif. Boleh drop jawapan awak. Nur Khairunisa. 2, 4, 6, 8 10 orang. 10 orang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Yang lelaki tak dapat jawab. Fidina dah, Kanisa dah. Saya tak pastilah Fidina ke Kanisa yang tak tepat ni. X2, Y3. Tapi Kanisa dapat X3, Y2. Oh, pening tu. Dia nilai X dia mesti, okay, kita bincang sama, kita tengok sama So, nanti check balik Kanisa dan yang lain-lain sekali. Dia punya jalan kira. Okay, so untuk soalan yang ni, so yang pertama kita tulis balik kita punya persamaan. Saya ambil warna hijau. So yang pertama kita tulis X tambah 4Y sama dengan 14. Iaitu yang ni kita namakan dia sebagai label sebagai persamaan 1. Yang kedua 3X tambah 2Y sama dengan 12. Kita labelkan dia sebagai persamaan yang kedua. Okay, untuk yang ni saya ambil persamaan 1 untuk saya jadikan X dia sama dengan apa Kenapa saya ambil persamaan 2? Sebab persamaan 2 ni dia banyak step pula nak jadikan dia. Sebelah kiri huruf saja. Kalau saya ambil 2 ni jadi lambat. Saya ambil 1. Kenapa saya ambil 1? Sebab X ni dah memang 1 perkali dekat depan. So saya akan buat X sama dengan 14. Saya gerakkan ni ke sebelah sana. Saya gerakkan sebelah sini. So dia akan jadi 14 tolak 4Y. Yang ni saya punya persamaan yang ketiga. Okay, setakat tu jelas tak? Okey tak? Sama tak dengan step awak? Yang awak buat Fidina dengan Khairunisa. Sama tak? Yang lain-lain pun? Sama tak? Sampai sini sama tak? Ke dah lain dah? Sampai sini sama ke tak sama? Sama. Sama lagi. Okey, saya teruskan. Okey. Lepas tu kita gantikan apa benda? Gantikan 3
dalam 2. Kenapa kita tak ambil 1 cikgu? Sebab kita guna 1 tadi. Kita guna persamaan 1, kita gantikan, kita tukar jadi persamaan yang baru kan, persamaan yang 3. Kita gantikan ke dalam persamaan yang belum lagi kita gunakan, iaitu persamaan yang kedua. Gantikan 3 dalam 2. So gantikan 3. 3 ni nilai X kita nak ganti. Tulislah 3 X. Kita gantikan X yang dalam 2 ni. 14 tolak 4Y. Alamak, tambah dengan 2Y sama dengan 12. Okay, yang keliru, apa benda cikgu tulis ni kan? Saya cuma gantikan sahaja nilai X dalam persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua apa benda cikgu? Ni persamaan yang kedua, yang asal. Ni. Tambah 2Y sama dengan 12. Saya gantikan X ni kepada yang ni. Yang ni daripada mana cikgu? Ni. Harapnya jelas lah. Okey, saya teruskan lagi. Okey, lepas kita dapat yang ni, awak nak dapat 1 markah kat mana? Kat sini. Bila selesaikan ni, awak dah dapat 1 markah sebenarnya. So, 3 darab 14. 3 darab 14. Alamak, 42 kan? Kalau salah beritahu So, kita darab sebutan demi sebutan. Sebutan yang pertama, sebutan yang kedua, 3 darab 4 negatif 12Y tambah dengan 2Y sama dengan 12. Cikgu, apa ni cikgu? Ini saya baru selesaikan yang ni. Okey, terusnya saya ambil negatif 12Y tambah 2Y. Saya bawa 42 ni ke sana, ke sebelah kanan. Kita akan dapat 14 tolak dengan 42. Okey, lepas tu kita selesaikan negatif 12 tambah 2 Y. Kita negatif 10Y sama dengan 12 tolak 42. Kita akan dapat negatif 30. Okay, kalau salah kira tu kena beritahu awak. Kita nak tinggalkan Y sahaja, kita tinggalkan Y, kita bawa negatif 10 ke sebelah sana, dia akan jadi bahagi. Negatif 10 bahagi 30 bahagi dengan 10. Kita akan dapat Y sama dengan 3. Dah selesai ke? Belum. Ingat, kalau selesai kan mesti ada pair Y dengan X. Jangan tersalah huruf pembali ubah. Okey. Ni nak masukkan dalam apa cikgu? Mana-mana yang awak suka. Yang senang. Terus saya ambil Y, saya akan gunakan persamaan 1 Gantikan Y sama dengan 3 dalam persamaan 1. Kenapa? Suka hati saya lah. Senang kat situ kan. Ataupun nak gantikan persamaan 3, boleh, tak ada masalah. Okey, nak gantikan dalam ni persamaan 3. Okey, check kat persamaan 3. Okey, persamaan 3 cikgu. Okey, saya nak persamaan 3. Okey, silakan. So, X sama dengan 14 tolak 4Y. Y yang asal Y kan. Kita gantikan Y ni dengan 3. Kita akan dapat 14 tolak dengan 40. Kalau salah, betulkan saya pengkiraan 4 dan 3 sama dengan 12. So, awak akan dapat X sama dengan 2. Yes, so ni jawapan akhir. So, awak boleh buat konklusi, buat titik 3 macam ni. So, X sama dengan 2, Y sama dengan 3. So, ni jalan kira dia yang paling tepat. Okay. So, siapa yang kurang tepat tu? Fidina ke Kanisa? Kanisa mungkin awak salah kira ataupun salah punya pembalik ubah X dengan Y tu. Boleh? Boleh? Jelas? Dah ambil jawapan pasti ambil jawapan lah. Dan yang terakhir untuk hari ni, dan bab 6 kita dah berakhir, kita akan ambil kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan, so syarat dia kita kena tambah, tolak, darab dan bahagi supaya dia sesuai. Saya akan ambil soalan yang sama. Kita gunakan kaedah penghapusan.
Yang mana tadi? Mana tadi? Yang ni kan? Saya duplicate dia. Okey, saya duplicate dia, saya padam yang ni. Kita nak gunakan kaedah penghapusan. Sebenarnya kita dah bincang hari tu kaedah penghapusan. Alamak, macam ni slow sangat ni nak padam ni. Stroke. Okey, jap. Okey. Saya guna soalan yang sama tapi saya gunakan kaedah penghapusan. Sebab tu saya kata untuk mana-mana kaedah bergantung kepada kita punya penilaian dan kemahiran. Kita nak gunakan yang mana satu. Dia dua-dua boleh guna tak cikgu? Boleh guna. Tapi jangan guna dua-dua, guna satu je lah sebab kalau guna dua-dua membazir masa. Okay, yang mana-mana kita suka, yang mana-mana kita selesa, dia penting awak faham cara nak gunakan cara tersebut. Awak boleh jawab dan dapat jawapan yang tu lagi bagus. Okay. Okay. Yang terakhir untuk hari ini, saya ada 7 minit lagi. Okay, kita nak gunakan kaedah penghapusan. Kalau tadi kita gunakan kaedah penggantian, yang sini kita gunakan kaedah penghapusan. Kalau penghapusan, kita kena ingat, kita mesti ada tolak ataupun tambah. Saya buat bulat tu Kita mesti ada tolak, operasi tolak ataupun operasi tambah untuk persamaan yang kita buat. Contoh. Okey. Tapi untuk penghapusan ni dia mesti syarat yang kedua. Alamak, dia pergi save lah. Okey, kita mesti dia syarat yang kedua, dia mesti ada pemboleh ubah dengan pekali yang sama. Apa itu pekali? Pekali nombor yang sama. Nombor yang sama, huruf yang sama. Operasi tak kisah. Okey, tambah atau tolak nanti kita tentukan. Sebab kita nak jadikan dia kosong. Penghapusan ni kita nak jadikan dia kosong. Kita punya objektif. Okey. Selanjutnya tengok sama yang pertama, susun balik macam biasa. X tambah 4Y sama dengan 14. Persamaan yang kedua, kita ada 3X tambah 2Y sama dengan 12. Kan? Sekarang ni, kita nak samakan X ke nak samakan Y? Ni sama satu. Awak pilih. Nak samakan X ke? Sebab ini 1X. Yang ni 4Y, ni 2Y. Kita nak samakan dia. Kita nak samakan X ke nak samakan Y? Jawab. Awak kena cepat respon ni. Kalau tak lama, kita menunggu. Saya menunggu lama ni. Jadi saya tak nak proceed. Kita nak samakan X ke nak samakan Y? Y. Nak samakan Y macam mana tu, Fidina? Fidina, dah diam terus ke? Pasti adik. Tak pasti. Okey, kita ada dua pilihan. Yang pertama, kita boleh samakan X. Kalau kita nak samakan X, persamaan yang pertama ni kita kena darab dengan T. 3. Sebab apa? Ni 3X. Tu untuk pilihan kita yang pertama. Kalau kita nak samakan Y, kita darabkan persamaan yang kedua dengan kita nak samakan Y supaya jadi 4. Sini jadi 4. Macam ni kita nak buat. Kita darab dengan 2. Pandai. Aduh, tolong respon. Nanti saya tak boleh nak proceed nanti. So, saya pilih yang ni Saya pilih darab dengan 2. Awak nak pilih yang pertama tadi boleh, nak pilih yang kedua boleh. Cuma saya nak pertukarkan yang ni kepada persamaan yang ketiga. Saya dapat persamaan baru saya 2 darab 3X. Kita akan dapat 6X tambah dengan 2 darab 2 sama dengan 4Y. So, yang ni pun darab sekali. Sebab semua ni kena darab dengan 2.
Kenapa nak darab dengan 2? Sebab kita nak samakan nilai Y. Okey. Yang ni ialah persamaan kita yang ketiga. Okey, sebenarnya nak buat apa cikgu? So, kita nak hapuskan Y ni. 4Y dengan 4Y. Macam mana kita nak jadikan dia kosong? Nak tambah ke nak tolak? Nak tambah ke? Okey, bagus. Dah faham lah tu rasanya. So, kita akan tolak persamaan 1. Kita akan tolak dengan persamaan yang ketiga. Kenapa tak guna 2 cikgu? Kita dah ubah. Okey, kita nak cari yang benda yang sama. Apa benda yang sama ni? Nombor dan pemboleh ubah yang sama. Supaya jadi kosong. Kalau kita tolak, dia jadi kosong. Ataupun tambah, dia jadi kosong. So, nak ni jadi kosong, kita kena tolakkan dia. 1 tolak 3. Kenapa nak tolak cikgu? Ni, tengok. Positif 4Y tolak dengan 4Y. Kita bila tolak, dia akan jadi kosong ataupun sifar. Terusnya, salin semua sekali untuk persamaan 1. Salinnya semua. X tambah 4Y tolak. Mesti tak kurungan takut dia negatif nanti jadi lain pula. Tak ada kurungan. Kita ambil persamaan yang ketiga. 6X tambah 4Y sama dengan 24. Terusnya macam biasa, buka kurungan. X tambah 4Y tolak 6X tolak dengan 4Y. Kenapa jadi macam cikgu? Buka kurungan. Ingat. Ni kena hati-hati sebab dia negatif kat depan. Sama dengan 20. Sorry, saya tertinggal 1. 24. 1 kena dekat sini. Ni kan. Okey. Kita ada satu lagi nombor. 24. 3. Sorry. Salah ni. Sorry, saya tertinggal. Sorry. Awak kena ingatkan saya. Okey. Kita persamaan 3, 1 tak 3 tadi kan? 3, 1 tak 3. So, kita ambil 1 dia 14. Tolak dengan 3, 24. Nombor dia sekalipun kita kena buat. So, 14 tolak 24 sama dengan apa negatif 10 kan? Masa salah kira kena betulkan. Nanti awak pening nanti. Okey. So, ni 1. Ni persamaan 1. Ni persamaan 3. Kenapa ditolak? Sebab kita tolak kat sini. Okey. Kiri dan kanan kena tolak sekali. Tentunya kita selesaikan macam biasa ni. X. Susun balik. Saya buat kat sebelah atas. X. Tolak 6X tambah 4Y. Tolak 4Y sama dengan negatif 10. Okey. Maksudnya kita buat macam biasa. 1 tolak 6 sama dengan negatif 5X. Yang ni jadi kosong lah. Ini kosong. Sama dengan negatif 10. So, kita akan buat negatif 5X sama dengan negatif 10. X sama dengan di bawah belakang akan jadi negatif 10 bahagi dengan negatif 5. Kita akan dapat X sama dengan 2. Jawapan Boleh jawapan akhir lagi ni 2. Sebenarnya apa nak buat cikgu? Gantikan dekat mana-mana persamaan yang awak suka. 1 ke, 2 ke, 3 ke. So, ganti. Okey, saya ambil yang ni So, saya akan dapat X sama dengan 2. Saya gunakan persamaan 1. Supaya saya guna yang ni nak bagi ringkas. X sama dengan 2 tambah dengan 4Y sama dengan 14. Ni persamaan 1 tau. Kenapa saya ambil ini? Sebab saya suka yang ni. Okey. So 4Y sama dengan, bawa ke sebelah sana 2. Awak akan dapat 14 tolak dengan 2. So Y sama dengan 14 tolak 2. 12 bahagi 4. So akan Y sama dengan T. Udah bau-bau lukis ni. Y sama dengan 3. Jawapan akhir X2 Y sama dengan T3. Sama tak dengan jawapan kaedah penggantian tadi? Sama tak jawapan dia? Sama. X2 Y3. X2 Y3. Sama tak? Sama sahaja jawapan dia. So mana-mana kaedah yang awak rasa boleh faham dengan baik, boleh gunakan. Dan kaedah yang terbaik, kalau awak tanya saya kaedah yang terbaik, tak ada kaedah yang terbaik. Sebab dia tengok keadaan. Kalau lagi mudahkan awak, guna kaedah penggantian, guna kaedah penggantian. Kalau gunakan kaedah penghapusan lagi bagus, lagi mudah, terpulang ke awak. Okey, boleh?
So itu saja kot. Saya sharekan dia punya site. Saya stop yang ni. Saya sharekan kat ni kaedah graf nak bagi nampak. Pening. Ini pun dah pening ya. Sebab tu bagi saya suka bab 5, 6. Bab 5, bab 6 saya tak sangat. Bab nanti bab 5 dia bawa bab 6. Bab 5 dia bawa bab 7. Bab 6 bawa bab 7 lagi lah. Kalau yang ni pun dah pening, bab 7 nanti tak tahu. So nanti bila bab tu nanti saya akan skip bab lepas habis bab 5, 6, 7, saya akan skip bab 8, saya akan masuk bab 9. 9 okey sikit. 9, 10, 11, 12, 13. Bab yang hujung-hujung ni sebenarnya dia senang. Sebab tu dia di hujung. Yang depan-depan ni semuanya perlukan kefahaman. Kalau cicir kelas, no komen lah, no komen. Kalau dia boleh belajar sendiri tak apa. Kalau matematik boleh belajar sendiri memang tabik lah. Saya tabik dia. Okay, kita tengok kaedah yang pertama iaitu kaedah graf. Nak bagi nampak. Sebenarnya yang ni dalam buku teks, saya boleh tengok. Tapi saya nak awak nampak kenapa tak sign in ni. Tapi dah ada nama saya, pelik. Okay, saya ambil grafik. Yang ni lupa lah. Classroom. Bukan. Home. Okay. Ini biasanya dah sign ni. Saya ambil graphic calculation ke? Tunggu sekejap. Dia loading. Ini kaedah yang pertama, kaedah graf. Cikgu, bila masa nak guna? Bila dalam soalan, gunakan kaedah graf. So, bila gunakan kaedah graf, kita kena buat graf lah. Cara nak buat graf nanti saya terangkan sesuatu. Yang penting tengok dia punya plot dulu. Okay, plot dia. Loading lagi. Ada. So, contoh yang pertama kita ambil dalam buku teks. Mana buku teks? Buku teks, muka surat. Surat berapa Surat 140. Cuba tengok buku teks contoh 11, muka surat 140. Dia berikan kita ada dua persamaan linear dalam dua pemberi ubah. 140. Boleh nampak kot. Untuk belajar matematik, awak kena buat buku teks. 140, satu persamaan X tambah Y sama dengan 6. Itu persamaan yang pertama. Dan yang kedua, 5X tambah 2Y sama dengan 1. Yang tu persamaan yang kedua. 2X tambah Y sama dengan 8. Ini contoh ni contoh 11 ni. Ini. Ambil contoh 11 ni. Ni. Yang tu dalam set lain. Awak tengok dekat buku ni, kamera saya ni. Okey ni, contoh 11. Kita akan cuba buat yang tu nak bagi nampak kaedah graf. Cuma ini grafik lah. Okey, awak tak ada yang ni. So, saya akan tuliskan persamaan yang pertama, kita X tambah Y sama dengan 6. Saya akan tulis X. X tambah Y sama dengan 6. Okay, so bila upload, dia akan keluar garisan macam tu. Okay, untuk buat graf, awak kena, boleh nampak tak graf tu? Nampak kan? Tak gerak ke? Tak. Okay, sorry. Tersalah, sebab dia bila ni dia new tab. Patutlah blur. Okay, saya tunjuk grafik. Okay ni. Boleh nampak? Boleh. Okay. Boleh. So graf yang pertama mewakili persamaan X tambah Y sama dengan 6. Yang ni, persamaan yang pertama. Saya masuk persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua,
2x tambah y. So saya letak. Tapi dalam exam awak tak boleh gunalah software ni. 2x tambah y sama dengan 8. Sama dengan 8. Saya okay. So dia keluar warna biru. Nampak tak graf warna biru? Tadi warna hijau, sekarang warna biru Nampak kan? So ada berapa titik persilangan? Tempat dia bertindih tu dekat mana? Ada berapa titik persilangan? Satu. Ada berapa? Bagus, ada satu saja. Maksud dia ada satu jalan penyelesaian. Jap, boleh saya drag benda ni tak? Tak boleh nak drag. Boleh je? Okey, drag. Okay, supaya nampak, saya zoomkan sikit. Okey. Kalau saya tanya awak, tempat mana yang dia bersilang? Koordinat dia. Tempat mana yang dia bersilang? 4. Okey, y sama dengan 4, x sama dengan 2. bagus. X sama dengan 2. Untuk pasti x ni pasti x Ni pasti y. X sama dengan 2, y sama dengan 4. Yang ni jalan penyelesaian dia. Kenapa jalan penyelesaian dia? Jalan penyelesaian ni tempat yang dia bertindih. Tempat yang sama dekat mana? Ni. X sama dengan 2, y sama dengan 4. Kita panggil dia intersect. X sama dengan 2, y sama dengan 4. Dalam bentuk koordinat, kita tulis 2,4. Itu koordinat. Okay. Jelas tak setakat tu? Jelas tak? Graf. Jelas. Okay, bagus. Kalau tak faham, bagi tahu. Saya tak ajar lagi pun. Okay, untuk graf, nanti saya tunjukkan cara guna secara software. Cara hardware macam mana cikgu? Awak nanti ada kertas graf, mungkin boleh buat. Nanti kalau ada dalam buku digital Mesra memang dah ada. Cuba buat soalan yang diberikan untuk 6.3 ni. Untuk kaedah graf. Saya rasa ada. Okay, untuk kaedah graf, saya stop presenting. Untuk yang ni, saya present balik saya punya slide. Kita masuk ke kaedah je hari ni, insyaAllah. Kita masuk ke kaedah je. Sebab kaedah yang 3 tu agak rumit. Okay. So yang pertama, kaedah graf. Ni kaedah graf So kita dah belajar kaedah graf. So macam mana nak buat graf? So yang ni kaedah yang paling mudah. Paling mudah. Okay. Tapi kena buat sedikit pengiraan lah. Kaedah graf. Ini contoh tadi. Kita ambil contoh tadi balik. Ni saya padam. Sekejap, saya padam yang ni sekejap. Boleh clear background tak? Clear background. Format background. Alamak, tak boleh Okay, saya buat new slide. Okay, untuk kaedah graf. Okay, nak kena faham. Untuk kelas awak, saya tekankan kaedah graf. Kenapa? Sebab sekurang-kurangnya dapatkan satu markah. Okay, untuk kaedah graf. Kaedah yang pertama, graf. Untuk kaedah graf, sebab kita ada dua persamaan tadi. Kenapa ada dua? Memang dalam soalan memang diberikan dua persamaan. Kenapa diberikan dua persamaan? Sebab kita akan buat dua graf. Okay, sebab tu nama dia persamaan linear serentak. Serentak tu apa cikgu? Sebab dia ada dua persamaan. Okay, kita ambil contoh 11 dalam buku teks. X tambah Y sama dengan 6. Ini soalan tadi. Soalan yang saya tunjuk dalam gambar tadi. Dalam software tadi. Yang kedua. Okay, yang kedua. Oh, dia auto save ni. Oh, tak faham betul ni. Tak boleh bincang betul ni. Dia punya loading. Saving ni lama lah. Saya kena upgrade. Tak pasti sama ada PC ke, PowerPoint ke, slow. Ke saya buka banyak tab ke kat atas. Dia semua campur-campur ni. Baru separuh nampak dia punya loading ni. Sebab dia kalau 2016 dia auto recovery. Dia punya PowerPoint. Okay, sementara tunggu boleh tengok buku teks 140. Dua graf yang diberikan dan kita kena buat berapa? Kita kena buat dua graf lah. Kena buat kat mana cikgu? Kena buat dekat kertas graf.
saya rasa awak dah belajar untuk plot graph kan? Di sekolah rendah dah belajar kan? Plot graph. Dah belajar tak? Dah belajar? Graph. Untuk buat graph. Dah. Dah kan? Dalam geografi ada tulangan lah. Lagi sekali saya ajak entah. Dah belajar, sekolah rendah dah belajar. Tak pastilah sebab awak COVID kan? Mungkin tak masuk kelas juga kan? Saya ajar sedikit untuk buat graf. So nanti cuba buat dalam graf yang kertas graf yang betul lah. Okay, kita diberikan dua persamaan. Saya akan ajar awak untuk dapatkan satu markah tu dekat mana? 2x tambah y sama, apa hal jadi macam ni pula ni? Dia tak nak tu. X tambah y sama dengan 6. Persamaan saya yang kedua, 2x tambah y sama dengan 8. Saya ambil contoh 11. Surat 140. So macam mana nak buat? So awak pilih mana-mana persamaan. Ni saya labelkan sebagai persamaan 1. Dan ni persamaan yang kedua. Pilih mana-mana persamaan. Okay. Dan awak kena buat jadual. Ni perkara basic untuk buat graf. Buat macam ni. Untuk dapatkan satu markah kan. Okay. Sebelah kiri awak tulis label X. Sebelah kanan awak tulis label Y. Apa ni cikgu? Macam tadi. Ingat. Apa nilai X, apa pasangan dia. Nilai X, apa pasangan dia. Untuk buat graf, kita kena 2 point. Dua tempat untuk kita plot sekurang-kurangnya. So contoh, saya ambil X sama dengan 7. 7 lah 7. Ataupun X sama dengan 0. X sama 0. Tak nak, saya X sama dengan 3 contoh. X sama dengan 3, kita nak kena cari Y dia sama dengan berapa. Yang ni macam cikgu tahu dia 3. Kita boleh pilih. Kalau buat graf, kita boleh pilih mana-mana nilai X. Macam tadi. Okay. Kita ambil untuk nilai X sama dengan 3. Y dia sama dengan berapa. Kita gantikan dalam persamaan yang ni. So X dia sama dengan 3. So buat macam biasa. So Y dia kita akan dapat yang ni bawa ke sebelah kanan. Dia akan jadi 6 tolak dengan 3. So Y dia sama dengan 3. X sama dengan 3, Y dia mesti sama dengan 3. Okay, dah dapat 1 point. Okay, point yang kedua. Ni dapat 1 markah ke cikgu? Belum lagi. Okay, untuk yang kedua, kita ambil mana-mana point yang kita suka. X, kita nak letakkan X dia sama dengan, kita ambil yang besar sikit, X dia sama dengan 8. Contoh. Okay. Kita gantikan balik dalam persamaan yang pertama. Satu-satu kita buat. X sama dengan 8 tambah Y sama dengan 6. So Y sama dengan 8 ni kita bawa ke sebelah kanan. Dia akan jadi tolak. So 6 tolak 8. So yang ni kita belajar di 6.1. Ni 6.1. Kita belajar tolak. Tambah dan tolak. Dalam persamaan mencari nilai. Okay, kalau tak ingat boleh refer balik untuk tajuk 6.1. 6 tolak 8 sama dengan negatif 2. Kita dapat kalau X sama dengan 8, Y sama dengan negatif 2. Kita cari lagi satu. Okay, saya nak X sama dengan ni X sama dengan 5. Ini pun kita boleh pilih. X tambah Y sama dengan 6. Ini persamaan yang asal sama 1. Okay, lepas tu gantikan nilai X dengan 5 tambah Y sama dengan 6. So Y saya bawa 5 ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. So 6 tolak 5 sama dengan 1. Y sama dengan 1. So kita dah dapat 3 point. Okay, kalau soalan 4 markah, semua kotak ni yang awak kira ni minimum 2. Untuk selamat buat 3 pasangan. Sebab tu dia ajar dalam soalan tadi yang kita bincang, dia nak 3 pasangan. Kenapa? Sebab kita nak buat graf. Awak betul semua ni, awak akan dapat 1 markah. Okey, setakat tu senang ke susah?
Setakat tu senang ke susah nak buat graf? Mic problem. Alamak, mic problem. Jap. Mic okey tak? Mic okey? Okay. Okey tak? Okey. Okey, setakat tu senang ke susah? Susah. Susah. Boleh Susah. lah. Boleh lah. Boleh lah cikgu. Oh, jap. Dia punya echo effect daripada jadi dua device yang dengar. Jap. Okey, jap. Dia tercabut tadi. Boleh lah, maksudnya boleh satu markah. Dapat satu markah. Kalau boleh ni dah dapat satu markah. Dia sama macam tadi. Oh, nyanyi tu. Sedap. Sekejap, saya setting mic. Setting ni jap. Setting apa? Sound. Dia tercabut. Saya sudah gerak. Itu tadi dah tercabut dia punya ni. USB. Okey. Alamak. Dia punya mic pula terganggu. Okey. Baru betul. Okey. Dah dapat satu markah. Untuk kelas awak, fokus yang ni. Cikgu, yang tu pun salah. Mana lagi peluang awak untuk dapat satu markah? Ni graf yang kedua. Peluang untuk dapat satu lagi markah dekat graf yang kedua. Okey. Graf yang kedua ni saya nak awak cuba buat. Saya bagi masa. Saya nak awak cuba buat. Kalau boleh buat yang ni, insyaAllah. Untuk kaedah yang kedua, kaedah yang ketiga, mudah bagi awak. Mudah je. Cuba buat kaedah yang kedua. Saya akan bagi nilai X. Awak cari nilai Y sahaja. Okay, kita cuba buat kotak yang kedua. Syarat dia buat kotak macam ni. Saya akan bagi nilai X. Awak cari nilai Y. Okay, X, Y. Saya bagi nilai X. Awak cari nilai Y. Untuk persamaan yang kedua ni. Saya nak nilai X dia sama dengan 4. 1. Saya nak nilai X dia yang kedua ialah 7. Nilai X dia yang kedua ialah 1. Cuba buat. Saya bagi masa yang ni untuk awak selesaikan 3 minit. Satu nilai 1 minit. Okay, guna yang mana? Guna yang tu ni persamaan yang kedua. 3 minit untuk awak selesaikan. Saya start. Boleh mula daripada sekarang. Okay, cuba buat dulu. Cuba buat. Untuk pasangan yang pertama, X4, Y sama dengan berapa? X7, Y sama dengan berapa? X1, Y sama dengan berapa? Macam soalan yang sebelum ni. Yang tadi, yang awal-awal tadi kita bincang. Yang ni. Gantikan dalam persamaan tadi. Ni persamaan dia. Okay, teruskan. Ada masa lagi. Sekurang-kurangnya, dapatlah satu nilai. Satu pasangan. Terclose ke? Alamak. Sekejap. Okay. Saya kira tambah masa ni. Okay, saya start lagi sekali. 3 minit. Kira, saya pasang muzik dulu. Make more time. Lagi. Ada masa lagi. List X sama dengan berapa? Y sama dengan berapa? Pasangan apa? Pasangan yang mana satu? Y pasangan X atau Y? Kalau boleh jawab yang ni, memang terbaik lah. Maksudnya dalam tangan awak dah ada satu markah. Dalam tangan. Kalau soalan ni keluar berapa markah, maksimum boleh pergi 4 markah.
Kalau tanya saya soalan mudah ke susah? Soalan ni soalan basic, mudah. Sebab tu kalau awak rasa susah tu, kena study balik yang sebelumnya. Study balik. Kita ada masa lagi 1 minit 40 saat. Ada masa lagi. Zarif pun sama. Zarif, kena bagi partner. X dia berapa, Y dia berapa. Yang tulis Y sama dengan 2, saya tahu. Y sama dengan 2 ni untuk apa? Untuk X sama dengan berapa. Faham tak? Macam yang pertama ni, untuk graf yang pertama saya dah buat dalam kotak X3, Y3 kan. X3, Y3. Ni graf yang pertama ni kan saya tulis X3, Y3. Awak tu Y sama dengan 2 tu yang mana satu? Saya tak tahu. So kena tulis ini. Ni. X3, Y sama dengan 3. Untuk yang ni aku tulis X sama dengan apa? X sama dengan 4 lah. Yang pertama X sama dengan 4. Y sama dengan berapa? Lepas tu X sama dengan 7. Y sama dengan berapa? Lepas tu X sama dengan 1. Y sama dengan berapa? Itu jawapan. Cara tulis jawapan. Okey, saya besarkan balik saya punya slide. Jawapan awak dah kira, cuma saya tak tahu nilai X tu yang mana satu. Awak untuk nilai Y sama 0. Di mana bawah saya ni? Alamak, dah hilang lah. Oh, dah 3 minit. Belum ada yang berjaya. Okey, tulis pasangan. Imran, tulis pasangan dia. Zarif tulis pasangan dia. Y sama 0 tu untuk X sama dengan berapa? Zarif pun tulis pasangan dia. X sama dengan berapa? Untuk Y sama dengan 2 tu. Pasangan ni couple dia lah, couple dia. Tak tahu pasangan cikgu, pasangan apa benda cikgu pasangan. Pasangan couple, makwa dia siapa? Pakwa dia 4, makwa dia siapa? Pakwa dia 7, makwa dia siapa? Pakwa dia 1, makwa dia siapa? Macam tu nak senang nak. 4 dengan 0. Okey, X Imran 4 sama 0, 7 sama dengan 6. Okey, X 7, Y 6. Dia negatif Y negatif 6. Okey, lagi satu nilai Imran. Lagi satu nilai X sama dengan 1, Y sama dengan Y. Okey, Y sama dengan 6. Saya tak pasti, kita semak sama-sama. Zarif Hafizi, Y sama dengan 2 tu yang mana satu? Zarif Hafizi, kita salah kira. Tak apa, kita tengok, kita bincang. Awak ambil nota yang ni. Kalau boleh, buku nota tu ada kat depan mata. Tulis. Okay, jangan sembang tengok je. Buku tu kena ada, salin. Kalau tak sempat, kena review balik saya punya channel. Tengok channel saya, ambil nota. Saya akan upload, tapi bezalah dengan 1B. So awak belajar macam 1B saya upload, 1B, 1F saya tak upload nanti sebab dia double video yang sama. Okay, saya guna 1B. Untuk kelas awak special, yang masuk kelas special sikit. Masuk kelas, saya akan bagi extra notes. So nanti at least dalam buku nota. Macam ni saya MS Ozone je. Okay, kita bincang, kita buat sama-sama yang ni. Saya ada masa 10 minit lagi, 5 minit lagi. Kita bincang sampai sini je kot. Kaedah 1 tak apa. Nanti minggu depan kita masuk kaedah 2 dan kaedah 3. Okay, untuk yang ni sama macam yang pertama ni. Sebab kita nak kejar satu markah. Kenapa nak kejar satu markah? Sebab kalau salah, tak dapat lah satu markah. Kita tulis, kita gantikan balik dalam persamaan X sama dengan 1. Cara penulisan Imran macam ni X sama dengan 1, X sama dengan 4, Y sama dengan apa? Cara awak tulis ni 0,4. Ni bukan salah. Jawapan ni betul, tata cara tulisan tu agak kurang tepat. Kalau saya faham lah. Tapi kalau cikgu sekolah lain yang cek, habis. Kan?
X kosong, Y 1. Tulis macam ni, bentuk kurungan. Dalam kurungan pun lagi cantik untuk pasangan dia pertama. Kita bincang untuk nilai X sama dengan 4, Y dia sama dengan berapa, kita bincang sekarang. Masukkan dalam persamaan, saya tukar color warna hijau. So 2X tambah Y sama dengan 8. Yang lain-lain pun tengok sekali, sangkut kat mana, fahamkan balik kita punya konsep, fahamkan balik kita punya cara. Okey. Kita ambil balik untuk persamaan yang asal. Kita gantikan sahaja dalam persamaan ni dengan nilai X yang kita pilih, iaitu X sama dengan 4 tambah Y sama dengan 8. Okey, 2 dalam 4 sama dengan 8 tambah Y sama dengan 8. Okey, sampai sini kita cari nilai Y. Okey, yang ni boleh guna. Yang ni dalam 6.1 dia punya tajuk. Macam mana nak cari nilai Y. So untuk cara saya bawa 8 ni, tak nampak kuning merah lah kot. Orange, jingga. Saya ambil 8 ni, saya bawa ke sebelah sana. Ni kaedah pematah. Kalau tanya saya kaedah apa? Kaedah pematah balikan. Kemudian pematah balikan. Okay. Y sama dengan 8 tolak 8 kan? So Y sama dengan kosong. Okay. Untuk partner yang pertama, 4 dan 0. Letak dalam jadual. Macam ni. Okay. Imran betul tak? Okay, tahniah Imran. Jawapan yang pertama betul. Zarif Hafizi. Let's go. Bagus. Tahniah. So Zarif tu saya tak pasti. Mungkin untuk X lain kot. Okay, yang kedua. Kita pergi lagi. Sampai sini saya rasa dah senang untuk dapat 1 markah. Okay, tak ada masalah. Untuk awak kelas awak ni. Untuk yang masuk kelas lah. Yang tak masuk kelas tu, saya tak tahu lah. Okay, 2X tambah Y sama dengan 8. Kita gantikan nilai X dengan 7. So 2 darab dengan 7 tambah Y sama dengan 8. Buat macam biasa, 14 tambah Y sama dengan 8. So 14 bawa ke sebelah sana, dia akan jadi tolak 8 tolak 14. So Y sama dengan 8 tolak 14 sama dengan negatif 6. Ini kalau negatif tu kena hati-hati. Okay. So partner dia yang kedua, X 7, Y sama dengan negatif 6. Okay, dalam kotak kena tulis lah. So partner dia yang kedua ialah X, bila X sama dengan 7, Y sama dengan negatif 6. Betul tak Imran? Awak buat? Betul tak? Mana? Okay, tahniah. Awak ada harapan lah nak dapat A. Kalau betul semua, awak ada harapan dapat A. Tapi jangan careless mistake. Hebat Imran. Yang lain pun sama. Penting belajar. Dapatkan 1 markah. Jangan tamak. Dapat dulu 1 markah. Betulkan dulu punya konsep. Okay, yang ketiga, buat macam tadi, macam biasa, 2X tambah Y sama dengan 8. Okay, gantikan nilai X dengan nilai yang ketiga, iaitu 1. X sama dengan 1 tambah Y sama dengan 8. 2 dan 1, 2 tambah Y sama dengan 8. So ni bawa ke sebelah sana, kita akan dapat Y sama dengan 8 tolak 2, Y sama dengan 6. So untuk pasangan kita yang ketiga, X1, Y sama dengan 6. Okay, cek balik apa jawapan. Imran betul tak Imran? Betul tak? Oh, tahniah Imran. Tahniah. Okay. Awak dah dapat 1 markah. Tapi kalau buat betul dua kotak ni betul, awak dah dapat 2 markah Imran. Tanpa plot graf pun. Tu senangnya. Nak lulus matematik senang. Tapi nak A tu Masya Allah. Okay, nak kena belajar lagi. Okay. Seterusnya, itu saja. Kita belajar sampai situ saja. Harapnya boleh jawab lah kalau soalan graf ni keluar. Yang lain boleh faham tak? Yang lain boleh faham? Boleh. Faham? Okay. Jangan nak gopoh-gopoh. Just masuk saja dalam persamaan. Masukkan nilai 1,
awak akan dapat nilai, awak dapat 2 markah. Kalau plot lagi 2 markah. Satu graf, 1 markah. Satu graf, 1 markah. Titik persilangan, 1 markah. Sekurang-kurangnya minimum 4 markah. Awak kalau betul plot, betul yang ni, betul plot, graf 1, graf 2, betul, dapat markah 4 maksimum. Okay. Kalau kau tak habis semua, tak apa. Kita cuba lagi, cuba buat latihan dalam buku digital mesra. Okay, itu sahaja. Tak ada soalan ni kan? Masa dia ni? Tak ada, cikgu. Okay, Alhamdulillah. Harapnya ada yang baru masuk tak? Tak ada. Okay, itu saja daripada saya. Apa yang baik tu datang daripada Allah, apa yang kurang tu datang daripada kemas saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Saya doakan yang masuk kelas saya supaya terus diberikan kefahaman. Kalau tak faham masa kelas, boleh ulang balik, tonton video, tengok buku, cuba buat latihan, insyaAllah. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.